Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La quwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallahi ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, semoga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Sekarang ini alhamdulillah kita semua sedang beriktikaf di masjid ini. InsyaAllah kita akan dapat pahala beriktikaf. Selain daripada itu, ada beberapa niat yang kita boleh pasang di masa yang sama. Kita berniat di antaranya menunggu datangnya sembahyang Isya. Berada di masjid ini menanti kedatangan sembahyang Isya. Orang yang duduk di suatu masjid atau di suatu surau menunggu datangnya waktu sembahyang yang berikutnya, orang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sentiasa dalam sembahyang, walaupun duduk saja. Kita dicatat oleh Allah sentiasa dalam sembahyang, walaupun kita duduk beriktikaf saja, karena menunggu datangnya sembahyang yang berikutnya. Selain daripada itu, kita berniat pada malam ini ada bersama dalam majlis ilmu, mencari ilmu. Itu pun satu niat yang asing yang kita boleh dapat pahala pula. Mungkin 5-6 niat kita boleh pasang. Kita niat untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dapat pahala sekedudukan dengan orang yang saleh. Kita pasang juga niat untuk jauh daripada tempat maksiat. Paling mudah 5 niat kita pasang sekaligus pada malam ni, 5 macam pahala kita dapat. Alhamdulillah.
Pepatah Melayu mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau dilalui. Mendayung sekali saja, tapi 2-3 pulau kita boleh lintas. Masya Allah. Sekali duduk ini 5 pahala begitu mudah. Pahala beriktikaf, pahala menanti kedatangan waktu salat yang berikutnya, pahala mengaji, belajar ilmu, dan pahala bersama orang yang saleh dan jauhkan diri daripada orang-orang yang kuasa. Alhamdulillah. Tadi telah pun difahamkan kepada kita di malam ini saya nak bercakap atau diminta kepada saya bercakap dengan satu tajuk yang cukup besar, yaitu persiapan ke alam barzakh, persiapan ke alam akhirat. Kita cuba untuk sedikit menyentuh walaupun tidak semua. Tadi Pak Imam dah jawab semua dalam ayat yang dia baca rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama dia baca surah apa? Al-Adiyati Dhabha, surah Al-Adiyat. Rakaat yang kedua dia baca surah Al-Qari'ah. Mungkin ada yang lupa apa surah yang dia baca tadi. Ya, ini sudah menjawab segala-galanya tentang persiapan di alam barzakh. Cuba kita menghayati sedikit kedua-dua surah ini. Baik. Pertama surah Al-Adiyat. Al-Adiyat apa maknanya? Yaitu kuda yang lari kencang. Yaitu kuda perang. Kuda perang dia mesti lari kencang. Tak kencang dia akan dipukul oleh Tuhan dia, pang bagi. Mau tidak mau dia akan lari kencang. Sehingga dia akan termengah-mengah. Wal-'adiyati dhabha, demi kuda perang yang lari, dipaksa lari oleh tuan dia sampai dia termengah-mengah. Itu makna dhabha. Wal-'adiyati dhabha, demi kuda perang yang dia lari, dipaksa oleh tuan dia, mau tidak mau dia mesti lari kencang sampai dia termengah-mengah. Ini satu sifat kuda. Di sini ada 5 sifat kuda. Disebutkan dalam 5 ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang lari sampai muriyat menerbitkan daripada antara pergeseran ladam dia dengan batu, qadha akan petik api, mata api. Kuda perang dia pakai kasut, panggil ladam ya. Kalau kita kasut lah, kasut dia bukan kasut batal. Kasut dia kasut daripada besi yang diikat di kaki dia. Bila dia lari laju, bergeser antara besi itu dengan batu, maka menerbitkan api, petikan api. Kalau dia lari slow saja, api tak keluar. Dia mesti lari laju supaya sehingga api terbit di celah antara besi yang merupakan kasut dia dengan batu-batu yang ada di jalan. Teruk kuda buat kerja. Lari laju termengah-mengah sampai antara ladam dan batu terbitlah mata api. 2 sudah sifat kuda. Yang ketiga, fal mughirati subha, demi kuda yang lari menyerang musuh di waktu pagi. Al-igharah, serangan di waktu pagi. Subha, di waktu subuh. Orang lepas subuh ni mengeliat lah. Apakan lagi di negeri-negeri Arab, adat mereka biasa lepas subuh ni dia tidur lah. Macam tu lah. Ya, biasa macam tu lah. Dia lepas subuh dia rehat. Ya? Tapi yang namanya peperangan akan berlaku, kuda pun nak rehat juga. Tapi kalau rehat tak boleh. Tuhan kata kita kena pergi sekarang. Kamu tak boleh tidak, mesti pergi, kita serang musuh sekarang. Kalau kamu tak pergi, aku cambuk kamu. Lari juga dia pagi-pagi pun, walaupun dia nak rehat. Sudah 3 sifat. Yang keempat, fa'asarna bihi naq'a, dia akan mengepulkan asap. Bila kuda lari kencang, di belakang debu akan terbit.
asap kah, debu kah, debu akan terbit. Kalau dia lari, kalau dia berjalan pelan-pelan saja, debu tak naik. Tapi dia lari kencang, mesti debu di belakang dia kelihatan. Itu makna dia lari kencang, laju. Tak laju jaga, pang Tuhan dia akan bagi. Kita tak perang. Yang kelima, yang paling mencabar, fawasatna bihi jam'a. Mahu tidak mau, dia akan dikerahkan masuk dalam kancah peperangan. Di tengah-tengah peperangan. Fawasatna bihi, wasatna berada di tengah-tengah, jamaah perhimpunan. Jadi kuda ini disuruh masuk dalam peperangan. Tuan dia akan berlindung melalui kuda dia. Kalau ada panah yang datang dari depan, dia angkat kepala kuda sikit. Yang kena siapa? Kuda dia. Tuan dia aman. Saya kembali sebutkan 5 sifat kuda. Pertama, lari kencang sampai termengah-mengah. Yang keduanya, dia lari kencang sampai terbit petikan api di celah antara ladam dia dengan batu. Dia lari kencang sampai menerbitkan debu di belakang dia. Dan dia lari kencang di waktu subuh. Sepatutnya waktu itu orang senang-senang nak rehat. Yang kelima, sanggup berada di tengah-tengah peperangan yang sangat mencabar. Baik, kenapa Allah menggunakan bahasa ini kepada kita? Sering tuan-tuan kita dengar orang baca ayat ni, kita faham apa? Cerita kuda, faham apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh kesetiaan hamba kepada Tuhan. Kuda ni kan punya Tuhan dia. Kalau Tuhan dia arah, dia akan ikut saja. Walaupun kerja tu berat. Baik, takdir peperangan ni kira peperangan zaman dulu ya. Tuhan yang perang ni menang. Apa yang dia nak bagi kat kuda? Dia nak bagi gelang emas? Dia nak bagi bangsal, tahu bangsai kalau Kedah cakap, bangsal pondok daripada mungkin tiang dia emas. Dah. Kalau dia buat bangsal untuk kuda berteduh pun, mungkin dia akan pakai zeng-zeng yang buruk saja. Zeng yang baru tuan dia pakai lah untuk rumah dia. Tapi yang teruk buat kerja masa perang siapa? Kuda dia. Perang banyak boleh duit. Tuan dia nak balik kapet yang tebal-tebal yang baik-baik. Nak letak kuda pakai kapet tak? Tak ada. Paling-paling dia berbuh simen saja. Dia tak buat apa banyak pada kuda. Nak bagi minum kat kuda, dia nak beli timba baru, dah tak beli. Timba baru kalau dia beli, dia pakai. Timba hak rabit, hak buruk tu bagi kat kuda. Itulah nasib kuda. Tapi yang buat kerja siapa? Dia lah. Macam sifat-sifat yang kita dah sebutkan tadi. Lari kencang sampai termengah-mengah. Sampai sanggup masuk dalam kancah peperangan. Berapa duit Tuhan dia nak bagi kat dia? Apa Tuhan nak hadiah kat dia? Dengan pengorbanannya yang hebat. Kesetiaannya kepada Tuannya. Karena itu Allah bersumpah selepas itu. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia sungguh-sungguh ingkar kepada Tuhannya. Manusia apa yang Allah tak bagi kat kita? Semua dia bagi. Makan minum dia bagi. Kereta dia bagi. Tempat beribadat semua ada kemudahan. Dengan air condition, dengan itu, dengan ini. Mutu semua kita ada. Senangnya nak datang ke masjid. Nak sembahyang berjamaah. Itu pun tak berapa nak mari. Masya Allah. Cuba tengok kuda. Berapalah yang Tuhan dia bagi. Tapi dia berkorban untuk Tuhan dia. Setia sungguh-sungguh. Sampai Allah bersumpah. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Atas nikmat yang sangat banyak dianugerahkan. Sepatutnya kita lebih lagi pada kuda tadilah. Dengan beribadat pulun lebih lagi.
Kuda sikit sangat Tuhan dia bagi, tapi dipaksa buat kerja berat. Manusia macam tak tahu-tahu dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Cuba bayangkan, bukan kita nak cerita mencarut, tidak. Nak bayangkan bagaimana Allah memperhatikan rezeki kita. Kalau anak kita dalam rahim baru sekitar 3 bulan, 4 bulan. Ni budak, tak jadi budak lagi lah. Masih lagi 4 bulan ni baru nak ditiupkan roh dia. Baru sampai situ saja proses manusia ni akan lahir. 5 bulan lagi baru lahir. Sekarang ni minta maaf, saya bukan nak cerita benda yang tak elok. Tetek ibu dia ni dah membesar sedikit. Betul tak baca betul? Dia bengkak sikit. Dia membesar. Masa dia anak darah hari tu dah. Tapi dia mula mengandung, sini pun dia mula besar sedikit. Kenapa? Allah mempersiapkan susu untuk dia yang bakal lahir. Kelang susu dah mula diproses. Dia tak lahir lagi. Begitulah wahai manusia, aku siapkan rezeki kamu. Kamu tak ada apa lagi, 5 bulan lagi lahir. Sekarang aku dah proses kilang susu. Nanti engkau lahir, insya-Allah susu dah siap. Itulah perhatianku untukmu, wahai manusia. Untuk rezeki kamu. Kamu tak syukurkah kepada aku? Tak berterima kasihkah kepada aku? Sepatutnya sangat-sangat berterima kasih. Tapi Allah bersumpah, innal insana li rabbihi lakanu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia pun dia mengaku lah, betul lah. Memang macam tu lah aku ni. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Mungkin pura-pura tak tahu boleh lah. Tapi dia tahu bahawa Allah Ta'ala memberi rezeki kepadanya mulai dia lahir sampai sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah sehari tak makan? Ya kalau puasa tu puasa lah. Pernahkah mulai lahir sampai hari ini sehari tak makan? Saya kira tak pernah, sentiasa makan. Ada saja rezeki kita. Pernahkah sehari tidak berpakaian? Mulai lahir pakaian kita ada. Banyak helai. Saya percaya tuan-tuan yang ada hari ini paling kurang 5 helai. Saya kira 5 ni sikit sangat lah. Mungkin puluh helai lah. Ya kan? Baju olahraga lain. Baju pergi ke market beli ikan lain. Pergi pejabat nanti lain pula. Kadang-kadang kereta pun lain. Kereta pergi market yang tu hak Pro 2 saja. Yang inilah bobo ikan sikit. Dah pergi pejabat pakai Mercedes. Ya. Manusia dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kemudahan disiapkan oleh Allah. Apalagi yang ditunggu untuk beribadat kepada Allah. Sekarang sembahyanglah, beribadatlah. Bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa ta'ala melayani kita untuk kita menjadi orang yang rajin beribadat. Dulu orang Madinah, ni dulu, sekarang pun tak berapa nak jadi. Orang Madinah kalau sudah berumur 40 tahun, dia beli 2 benda. Pertama dia beli apa? Tasbih. Yang kedua dia beli tongkat. Bagi tahulah, ni 40 ni nak bukan remaja lagi, sudah tua. Umur 40 ke atas, akta pemuda pun tak boleh dah. Nak ikut jadi apa? Pergerakan pemuda ke tak boleh. 40 tahun ke atas ni kawan tua lah. Maknanya kena sedarlah diri. Kadang-kadang rambut yang hitam pun dah berubah menjadi apa namanya? Putih. Wajah akumun nazir. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akumun nazir. Bukankah kami telah mengerniakan umur kepada kamu? Patut umur yang begitu ingatlah kepada Allah. Dan warning pun dah ada. Warning di sini, warning di rambut, warning di mata. Semua dah tak berapa nak clear dah. Bermakna kamu kena siap-siap. Kalau kita lihat sistem pension pada hari ini bersara, makna kerajaan kah, syarikat swasta kah memahami hajat kita. Orang dah kerja dengan kerajaan sekarang, skema pension umur berapa? 55 ke 60? Kalau mungkin kalau magistrate dia tua sikit lah pasal banyak pengalaman kan, cerita lain. Katalah 60.
Biasa umur kita ni antara 60-70. Saya pun hari ini dah kira kata dah nak makan subsidi dah ni. Kira kata umur apa namanya ni yang patut tu dah lewati dah subsidi dah. Ikut tarikh hijrah lah. Maknanya bila orang berumur 60 tahun, kerajaan ni macam cakap lah, aku berumur dah 60 tahun, dia berkhidmat dengan kerajaan 30 tahun. Tak apalah, sekarang pulunlah untuk akhirat. Gaji jalan tapi tak payah kerja lah. Hari itu ni sibuk sangat, ya kan? Jadi sekarang kamu dah berumur, lanjut senja usia, senja ni dekat maghrib dah lah, ya kan? Tak apalah, kira akhiratmu lah. Jangan kira ada dengan dunia ni sangat. Tapi lepas-lepas pencen buka syarikat berniaga pula dia, Masya Allah. Maknanya masa tu sepatutnya dia sedar dah, aku ni bila lagi nak buat persiapan ke negeri akhirat. Jadi hal-hal ini perlu kita fikir. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, a'zarallahu limri'in hatta idza balagha sittina sanah. Allah menerima uzur seseorang pada hari kiamat. Dia beruzur, ya Allah, ya Tuhanku, hari itu saya tak ada nak beramal lah di dunia. Bila orang tu mati, meninggal dunia sebelum 60 tahun. Bila lepas 60 tahun meninggal dunia, katalah 63, 65, ya Allah, minta maaf lah hari itu ni tak berapa sempat dah beribadat. Berapa umur kamu? 65. 65 tak sempat. Dia akan tanya balik. Tengok muka-muka depan saya nampak senja-senja banyak ni. Ya. Lepas pada 60 nak minta uzur, Allah kata, bukankah aku dah bagi awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Aku dah bagi umur kepada kamu, patut ingatlah kepada aku. Kerana ada perubahan lah dalam hidup. Apakah lagi sudah senja. Nabi kita bersabda, umur umatku lebih kurang umurku. Berapa? 63 tahun, tahun hijrah. Tahun Masihi, tahun orang putih, itu 61 saja. Karena beza umur, bila 32 tahun, tahun hijrah, tahun Masihi, tahun orang putih lah, bermakna dah 33 tahun umur tahun hijrah. Karena tahun hijrah lebih pendek daripada tahun Syamsiah, saban tahun 11 hari. Mana saya berumur 61. 61 ni 63 adalah hijrah. Maknanya dia umur ghalib lah dipandang. Lepas ni kita makan subsidi lah. Subsidi ni bila-bila masa boleh tarik lah. Tak ada jaminan. Boleh tarik. Baik. Kembali kita. Jadi manusia ini telah dimanja sebenarnya oleh Allah. Sebelum dia lahir, sudah disiapkan rezekinya. Sepanjang-panjang pengalaman kita semua ni, rasanya tak pernah kita tak makan. Tak pernah kita tak minum. Tak pernah kita tak ada pakaian. Semuanya cukup rezeki kita. Allah berfirman, وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Kami tak pernah lupa daripada makhluk yang kami cipta. Kami tahu berapa jumlah manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini dan berapa keperluan mereka. Kami tahu. Allah telah maha mengetahui berapa jumlah manusia yang ada di dunia. Sekitar berapa? Mungkin 7.000 juta. Kata lebih kurang. Di Malaysia ini cuma 30 saja kan, lebih kurang lah. Satu dunia. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami tak pernah lupa dari makhluk yang kami ciptakan. Karena itu ada beberapa jaminan Allah. Jaminan yang am, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada daripada binatang, manusia masuk dalam kategori binatang yang melata di muka bumi kecuali kami jamin rezekinya. Orang yang mengaji ilmu agama pula tak payah takut. Ada jaminan selapis lagi. Man kharaja fi talabil ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Orang yang keluar mencari ilmu agama ni, Allah jamin rezekinya. Jangan takut. Mana bukti buah durian yang sedap jatuh di dusun Pak Ngah tu,
Pak Angah tak makan lagi, hantar rumah Tok Guru dulu. Kalau ada kenduri, kepala hidang di mana letak? Di belakang sana. Duduk depan lah. Kepala kambing, apa semua tu bagi depan. Tu yang Tok Guru kita banyak sakit. Pasal apa? Masya Allah. Jamuan ni luar biasa lah. Malam-malam lepas ceramah dijamu, lepas tu tidur pula. Dia tak bergerak. Tu yang jadi kencing manis lah dan sebagainya. Ala kulli hal, maksudnya jangan takut dengan rezeki. Itu di bawah jaminan Allah. Jadi rezeki pasti ada, disiapkan oleh Allah. Tadi tak lahir lagi, sudah diproses oleh Allah untuk bagi rezeki kepada dia. Nah, jadi manusia begitulah diciptakan dan dimanjakan oleh Allah supaya kita mengisi masa-masa hidup kita dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sesuai dengan nama masjid ni, Al-Ghazali. Dalam kitabnya yang bernama Ayyuhal Walad, pada nasihatnya yang pertama, apa beliau berkata? Wahai anakku yang tercinta, seandainya engkau menyia-nyiakan satu saat sahaja daripada umurmu, maka akan panjanglah penyesalanmu nanti pada hari kiamat. Satu saat, bukan 1 menit, bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan 1 minggu. Satu saat sahaja yang engkau sia-siakan daripada umurmu, maka akan panjanglah penyesalanmu pada hari kiamat. Allah. Satu saat kita boleh buat apa? Tek, tek, tek. 1 minit berapa saat? 60. Satu saat sahaja kita sia-siakan daripada umur kita, besarlah penyesalanmu nanti pada hari kiamat. Satu saat boleh kita kata subhanallah tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuba 1 minit berapa kali? Subhanallah, subhanallah. Mungkin 30 kali. Katalah 2 saat sekali subhanallah. 1 minit 30 kali subhanallah. Atau yang cepat lagi, subhanallah, 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 subhanallah. Per saat boleh kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah tu bagaimana nilainya di sisi Allah. Dalam hadis yang sahih, wa subhanallahi tamlaul mizan. Subhanallah itu akan memenuhi daun timbangan amal pada hari kiamat. Letak pahala subhanallah, zub dia berat. Tadi ayat, wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dengan subhanallah itu bagus sekali. 60 kali 1 saat. Masya Allah. 60 kali 1 minit. Dia tak guna untuk berzikir kepada Allah. Besar penyesalannya pada hari kiamat. Subhanallah. Dalam satu surah kan disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ini suasana awal kiamat. Seseorang akan lari. Nampak saudara dia lari. Nampak mak pak dia lari. Suami nampak isteri, ini hari kiamat, lari. Suami pun lari, isteri pun lari. Kenapa? Terutama yang anak lari pada mak dia. Masya Allah. Dia tengok mak dia, dia lari. Dia tak mau dekat. Takut, ni kata ulama mufassirin, si mak ni merayu anak. Anak, ni kita kalau dirayu mak kita, kita mesti kata ya. Anakku, aku melalui 3 keletihan kepada engkau. Ni kalau mak kita cakap, kita pun kata ya mak. Betul lah mak. Pertama, mak kita letih mengandung. Betul tak? Masya Allah. Mula mengidam lagi. Tak lalu makan nasi. Tak lalu, tengok lauk pun tak lalu. Yang lalu bedak sejuk saya dengan sabun. Larat nak telan yang tu. Tengok lauk muntah. Tu proses kandungan.
9 bulan. Allah, Allah, Allah. Tanyalah pada orang perempuan. Saya pun tak ada pengalaman lah. Yang kedua, melahirkan. Kalau bahasa Kedah, orang mengandung ni setengah mati. Bila melahirkan 3 suku nyawa. Maksudnya apa? Nyawa tinggal seperempat saja lagi waktu nak melahirkan. Dekat-dekat sangat dengan kematian. 2 sudah jasa mak kita. Yang ketiga, bela kita, pelihara kita. Kalau kita lahir dibiarkan macam itu saja, matilah kita. Dia tak cuci kita, tak pakai kita, tak susukan kita, semua kita mati. Bila mak kita cakap, anak, aku berjasa 3 macam kepada engkau. Pertama, mengandung engkau. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, memelihara. Kalau mak kita cakap, ya betul mak. Hari kiamat, mak ni, dia nak mintalah balasan daripada anak. Anakku, aku berjasa kepada engkau 3 jasa tu. Engkau bagi pahala, subhanallah, cukup. Puas hati mak. Mak tak minta lebih pada tu. Tapi yang tu pun anak tak mau bagi. Tu yang dia lari pada mak dia. Tengok-tengok mak dia lari. Takut mak dia rayu kat dia. Anak, bagilah kat mak pahala, subhanallah. Dah tak mau bagi kat mak. Takut dia pun ngam-ngam nanti. Dengan subhanallah tu menang ke dia. Macam undi lah. 5,001 dengan 4,959. Boleh ke 5,001? Ini takdir pengundi itu 10,000. Ya kan? Jadi suasana dahsyat hari kiamat. Dan begitu besar pahala, subhanallah. 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 Jadi jangan disia-siakan satu saat pun daripada umurmu. Karena setiap satu saat itu macam permata yang sangat mahal. Lebih lagi daripada itu. Boleh kita berzikir dengan subhanallah. Mengingati Allah. Besar dia punya pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, kalau hilang ingatanku kepada Allah walaupun satu saat, aku hukumkan diriku ni murtad, kata beliau. Allah. Maknanya apa? Tak pernah hilang walaupun satu saat ingat kepada Allah seumur hidupnya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Mataku boleh terlena, tapi hatiku ingat kepada Allah. Masa jaga pun ingat, masa terlena pun ingat Nabi kita. Yang kita ni, saya lah, tak tahulah tuan-tuan mungkin macam saya juga. Kadang-kadang waktu berzikir pun lupa akan Allah. Asyik berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati apa dia? Bihun ka laksa, bihun ka laksa. Yang orang nak jamu lagi ni, bau-bau ni macam laksa. Tu sudah berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita apa? Bihun ka laksa, bihun ka laksa. Ya, apa jadi manusia yang macam ni? Masya Allah. Rasulullah tak pernah lupa walaupun satu saat. Tak pernah lupa. Dan umatnya yang terpilih pun, orang yang diberi lazzatul munajat kepada Allah, dia tak pernah lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Boleh tak capai macam tu? Boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh kan? Boleh apa tau? Wallahualam lah, semua tak faham. Mana kena boleh lah. Ingat Allah dalam setiap debaran jantung kita. Boleh. Diproses. Belajar. Macam mak rempit lah. Nak azan dulu. Ya, silakan.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعده. Ini berapa minit lagi? Berapa minit? 10 menit. InsyaAllah 10 minit lagi. Kembali kita kepada pembicaraan di mana manusia ini boleh diproses untuk dapat sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena proses lah, kan ada latihan. Macam mana supaya kalimat Allah ataupun mengingati Allah mengikut detak jantung kita? Boleh, tapi kena proses lah. Saya tadi nak bagi contoh mak rempit lah. Mak rempit ni kalau dah halus tak kedap. Tang bulatan tolok wanjah dia boleh konang. Dia bulatan tu dia koyak minyak orang ni. Koyak minyak ni dia apa? Dia press lah, dia kuat. Masa konang di bulatan yang duduk depan meronot ke belakang, yang belakang loncat ke depan, sambung. Kita tengok macam, tapi dia boleh buat. Malaysia boleh. Pasal Mak Rempit boleh buat, kita tak boleh buat zikir. Mesti kita belajar. Dan ada cara dan ada teknik dia. Tu cara dan teknik macam mana, itu tuan-tuan kena mengaji lah bab dia. Tapi boleh diproses. Untuk supaya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
supaya berberkatlah hidup ini. Baik. Tadi 2 surah kita bicarakan. Saya nak ambil lagi sikit bagian surah yang kedua yang dibaca tadi oleh Pak Imam kita. Pertama surah Al-Adiyat, dan saya terpaksa melangkahi beberapa hal yang perlu diterangkan karena masa pun tak berapa banyak. Tapi yang menjadi keputusan terakhir, manusia pada hari kiamat terbagi kepada 2. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang-orang yang berat timbangan amalnya, mereka akan berada dalam kehidupan yang dia puas hati dengan ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu golongan. Golongan yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk api neraka. Dan kita mesti buat persiapan daripada sekarang untuk memilih, buat pilihan dan buat perancangan. Dan karena ada bilik gerakan, nak boleh yang tu, tak boleh buat lebih kurang. Karena buat satu rancangan yang tersusun rapi. Karena hidup ini rugi kalau tidak berakhir dengan kemenangan di negeri akhirat. Kita hidup ini letih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam letih. Letih, bin letih, bin letih, bin letih. Macam itulah manusia. Mulai kita lahir. Tadi masa baru mula mengandung pun kita dah letih dah. Kita lahir letih. Umur setahun letih. Setahun pandai berjalan. Takutlah dia keluar rumah, nanti digiling oleh kereta dan sebagainya. Dia umur sekian tahun, pula 5 tahun, kena hantar pergi sekolah, kena hantar, kena ambil. Ya kan? Jadi remaja pula, letih pula kita. Nak bagi duit, dia nak sekolah di universiti. Lepas tu nak menikah pula, duit juga. Nak kahwin duit juga. Buli anak, kadang-kadang dia bagi mak dia belah pula anak dia. Subhanallah. Hari tu mak belah dia dah. Yang ni dia boleh anak bagi mak dia belah, yang dia kerja tempat lain. Masya Allah. Kesianlah orang tua ni tak ada nak beribadat. Ya kan? Pasal sibuk dengan cucu. Ya kan? Macam tu. Baik. Ala kulli hal tu petak susahnya manusia ini. Ya. Dalam kehidupan ini. Nauzubillah, kehidupan ini berakhir dengan susah pula. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau nauzubillah dalam keadaan hilang iman. Di masjid ni ada tak baca malam nisfu macam biasa? Yasin 3 kali adalah. Kalau di tempat saya adalah baca Yasin 3 kali malam nisfu. Walaupun tak ada hadis Rasulullah. Tapi para ulama yang pilih itu, yang buat program itu, dia dah fikir habis-habis. Makna siapa yang boleh apa yang diniatkan dalam bacaan Yasin tu, dia boleh syurga dunia akhirat. Ingat tak? Niat yang pertama baca Yasin supaya umur panjang. Niat yang kedua baca Yasin supaya murah rezeki. Niat yang ketiga supaya mati dalam keadaan beriman. Yang baca Yasin 3 kali. Yang pertama niat supaya panjang umur. Panjang umur, duit tak ada, tak jadi juga. Yalah. Panjang umur, kita lagi tua lagi perlu kepada rezeki. Doa baginda Rasulullah SAW, Allahumma ja'al awsa'a rizqi 'inda kibari sinni. Ya Allah, jadikan rezeki aku yang paling murah di saat umur aku tua. Kita tua ni macam-macam, keperluan yang tu, keperluan yang ni, ya kan? Bukan takat muda saja, tua ni banyak kita perlu. Ya Allah, jadikan rezeki aku yang paling luas di saat umur aku lanjut. Ya. Baik, umur panjang, rezeki luas. Apa namanya, buat rumah macam istana. Lepas tu tak ada 2 hari, rumah siap, tuan pun meninggal. Umur tak panjang, tak jadi juga.
Ataupun buat rumah macam istana, duduk puluh-puluh tahun situ, nauzubillah, mati tercabut iman, apa guna? Tak ada guna. Saya nak cerita manusia yang paling sukses dalam pandangan ahli dunia. Manusia ni umurnya 300 tahun. Sukses dalam 3 benda. Pertama, badan dia sihat. Semua pun tak pernah. Demam apakan lagi. Kita kena hujan sikit. Kemarin kena hujan lah semua. Biasalah macam ni. Dia ni tak pernah sakit seumur hidup 300 tahun. Kira kata hebatlah di segi kesihatan. Dia mati bukan pasal jantung, bukan pasal darah tinggi. Kita umur baru 50 tahun pun dah banyak pantang, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Dia tak ada pantang langsung, makan apa pun makan. Nak makan kambing, sorang-sorang dia sikok, sila. Tak ada masalah. Sehat dia. Dia mati pun bukan karena masalah kesehatan, tapi karena dia tenggelam dalam air, tak boleh berenang, dia mati. Lemas. Itu ya, bukan pasal jantung, bukan pasal apa. Yalah, mati karena tak pandai berenang dalam air. Dalam laut Kalzum. Tuan-tuan boleh agak lawan ni siapa dia? Ya kan? Fir'aun, ya kan? 300 tahun umur tak sakit apa tak ada. Jadi mati bukan pasal apa, mati pasal lemas saja. Dia tak pandai berenang. Yang kedua, duit. Tak ada kurang. Si Haman, si Qarun ni menteri apa? Kewangan lah. Berapa pula ekor onta yang bawa kunci khazanah, bukan bawa khazanah, kunci saja. Wa inna mafatihahu la tanu' bil usbati ulil quwwah. Bawa kunci khazanah, bukan bawa khazanah ya. Mas perak, yang tu khazanah, kunci saja. Berapa pula ekor onta? Bab duit tak ada kurang. Sehat pun tak ada masalah, kuasa pun tak ada cabaran. Dia berkata, alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah mutlak aku kuasa di negeri Mesir? Tak ada siapa cabar. Orang hari ini kuasa baru 2-3 tahun orang duk goyang dah. Hang turun. Yalah. Hari ini baru satu penggal pun susah. Dia 300 tahun tak tahu berapa penggal semua jumlah dia. Tak ada siapa berani kacau dia. Kan hebat di segi kesihatan, di segi duit, segi kuasa. Tapi apa arti ini? Kan bagi pandangan orang ahli dunia, manusia yang paling sukses, manusia yang paling hebat. Tapi apa guna itu kalau berakhir dengan adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan Firaun dan konco-konco dia ke dalam azab yang sangat pedih. Ada gunakah itu semuanya? Tak ada guna kalau berakhir dengan yang demikian. Karena itu kita mesti fikir bagaimana supaya dapat insyatir radiyah di negeri akhirat. Ikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakan lagi tadi kita sudah di senja usia. Senja ni dekat-dekat nak maghrib dah, dekat-dekat nak mati dah. Jadi karena itu buatlah bekalan yang berpatutan untuk kita sampai ke negeri akhirat nanti. Karena orang-orang yang akan diberi husnul khatimah oleh Allah sebelum mati sudah diberi bisyarah. Bisyarah ni berita gembira oleh Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Dalam surah Hamim As-Sajdah Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang berkata Tuhan aku Allah, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Mereka akan turun, yakni inda mautihi, inda qurbi mautihi. Ketika dia nak mati, malaikat turun. Apa kata malaikat kepada orang yang nak mati, orang yang saleh? Allah takhafu. Pak cik, jangan takut mati na. Mati ni biasa saja, jangan takut. Allah takhafu wala tahzanu. Dan jangan susah hati memikirkan anak pinak yang akan ditinggalkan. Segala sesuatu, kamu jangan susah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kami jaga semua kamu. Jangan risau.
Dikatakan pada waktu itu akan dinampakkan di hadapan matanya tempatnya yang istimewa yang nanti akan didudukinya dalam surga. Dia pandang yang tuh, Masya Allah. Masa tuh nyawanya dicabut oleh malaikat. Dia menyaksikan tempat yang bakal didudukinya nanti di akhirat. Itu yang dia mati senyum. Pasti dia nampak benda yang dia akan tempati nanti di akhirat. Ya? Jadi innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang bakal kamu duduki nanti, ditayangkan di hadapan matanya. Tak ada masalah. Nak mati dia senyum, tak ada masalah. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami jaga kamu. Kamu berangkat kami jaga, anak buah kamu kami jaga semua. Luar biasa. Kalau dapat yang itu tadi kan mati beriman, ya kan? Apa namanya? Panjang umur, rezeki murah, mati beriman. Itulah segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nampak tempat yang akan ditempatinya. Kalau tak dapat yang tu, rugilah kita hidup. Berusahalah ke sana. Boleh berusaha. Tadi Malaysia boleh. Kena bagi boleh lah. Berusahalah. Jangan sampai tak boleh. Itu barang boleh diusahakan. Boleh diplan, boleh dipelajari, boleh dirancang. Supaya kita dapat yang demikian. Cara-caranya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang itu beriman dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Semoga kita diberi oleh Allah kesempatan nanti memasuki surganya yang mulia insyaAllah. Dan kalau boleh berhampiran dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita minta yang demikian. Karena Rasulullah mendapat tempat yang paling istimewa. Kita nak menumpang lah. Kalau dengan muka kita ni tak apa-apa nak padan lah. Tapi haraplah dia akan memberi syafaat kepada kita. Rabbi atakal maqama wali walhamdi hunaka kulluna yarjul jiwara Rabbuna yu'ti ridhaka ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Jadi ya Tuhanmu wahai Rasulullah akan mengerniakan kamu tempat yang istimewa. Kami semua teringin nak dekat dengan Tuhan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan tercapai. Dan jauh daripada api neraka. Tadi imam dah ajarkan kita dalam wirid. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali dia baca? Baca 7, jangan kurang. Kalau di mana-mana masjid baca 3, tuan-tuan bagi sempurnakan 7. Karena pintu api neraka ada 7. Kalau tuan-tuan baca takat 3 saja, saya takutlah 4 lagi duk nganga. Kira baik-baik. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Hutamah, yang keempat Sakar, yang kelima Sa'ir, yang keenam Laza, yang ketujuh Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Takat ini saja kuliah saya pada malam ini, mudah-mudahan ada berkatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.